Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehati sejua. Pertama saya ingin merakamkan rasa sukacita saya di atas kehadiran lebih daripada 220 orang pesara-pesara Jabatan Perangan yang sudi menerima jemputan kami menghadiri majlis rakan strategik ini. Dalam kita berjumpa hari ini, saya ingin memulakan ucapan haluan ini dengan mengimbau kenangan. Kenangan akan mantan-mantan ketua-ketua pengarah kita dahulu, sama ada daripada pihak British hinggalah kepada sekarang ini di bawah anak tempatan yang telah pun pulang ke rahmatullah, termasuklah arwah mantan ketua pengarah Datuk Abbas Saleh yang menjadi ketua pengarah daripada tahun 1990 hinggalah kepada 2001. Kita sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah kepada mereka, jika ada pahalanya dapat kita niat sedekah pada arwah ini. Dan yang terbaru, rakan kita juga, iaitu bekas yang berhormat Datuk Noriah Kasnon yang pernah menjadi timbalan ataupun setiausaha Parlimen Kementerian Perangan pada satu ketika dan sehingga kini menjadi rakan kita yang paling rapat dalam usaha-usaha program-program penerangan bersama-sama dengan beliau. Jadi saya mohon kita sama sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah-arwah tersebut, dan bagi yang bukan beragama Islam dapat berdoa dan juga bertakaful mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doakan agar roh arwah ditempatkan di kalangan mereka yang Allah telah janjikan syurga. Saudara dan saudari pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Muhammad Sukari bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pengarah Perangan Strategik, yang berbahagia Datuk Almain Najirul, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan yang baru 2 minggu dilantik menjadi Timbalan Ketua Pengarah, orang Sabah, bekas pengarah penerangan Sabah, yang diraikan Datuk Jamilah Muhammad Syahid, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Strategik. Seterusnya yang berbahagia Datuk Seri Sulaiman Muhammad, beliau keluar sebentar dan insya-Allah akan masuk semula ke dalam majlis kita. Yang berbahagia Datuk Muhammad Saleh Rafi'i, Timbalan mantan Ketua Pengarah Perangan. Yang berbahagia Datuk Abdullah Murad dan juga Datin, juga mantan Ketua Pengarah Perangan. Yang berbahagia Datuk Selamat Sukimi. Terima kasih Datuk sudi datang pada majlis kita petang ni. Mantan Timbalan Ketua Pengarah Perangan. Saya tak nampak Datuk Fauziah lagi, katanya on the way tadi. Datuk Fauziah yang juga mantan Ketua Pengarah. Selain daripada itu, pengarah-pengarah bahagian, datuk-datuk dan tuan-tuan dan perempuan, para pesara yang sudi menyahut ajakan kita untuk hadir kepada majlis kita pada hari ini. Terima kasih di atas kesediaan dapat kita bersama-sama dalam majlis jalinan kasih rakan strategik. Sesungguhnya program yang kita atur kali ketiga kali ini, yang telah kita mulakan di Mersing Johor
pada tahun 2012, kemudian di Hotel Grand Season di Kuala Lumpur pada tahun lalu, dan ini kali ketiga yang kita telah anjurkan dalam usaha kita merapatkan ukhuwah silaturahim antara kita, dan juga dalam kita usaha menyediakan satu platform seperti mana yang saudara apa dia panggil King Gas tadi, KG tadi sebut, untuk mewujudkan saluran bagi kita mewujudkan silaturahim. Maka inilah antara matlamat kita untuk mewujudkan satu peluang setiap tahun akan kita adakan majlis ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Program yang kita buat ini tercetus daripada rakan-rakan saya bersama-sama dengan pengarah-pengarah negeri dan juga pengarah-pengarah bahagian, yang kita rasakan bahawa kepakaran otai-otai ini masih berbisa. Kita harus, saya kata kita harus gembelengkan bersama-sama supaya dapat kita berjuang, meneruskan perjuangan dalam satu wadah penerangan yang kita amat cintai ini. Tuan-tuan dan puan, inilah peluang yang ada. Saya tadi rasa nak menitiskan air mata. Rakan-rakan yang dah lebih 20 tahun tak dapat bertemu dan hari ini bertentang mata, berpelukan, bersalaman, memeluk, kecuali lah yang wanita, tetapi rakan-rakan yang lelaki tak, alhamdulillah. Dah lama tak jumpa, tak tahu di mana tuan-tuan berada. Tapi hari ini kita minta tuan-tuan tadi semasa masuk mendaftar supaya ada alamat yang terkini, ada nombor telefon yang terkini untuk kita meneruskan senarai rakan-rakan strategik kita untuk kita sama-sama menyelaksanakan tanggungjawab itu. Jadi tuan-tuan dan puan, pastilah kehadiran tuan-tuan dan puan amat cukup bermakna kepada jabatan ini. Kerana inilah merupakan platform yang terbaik untuk kita mengeratkan silaturahim kita. Saya percaya ramai daripada kita ini ada berhubung dalam WhatsApp pencen Jabatan Perangan. Saya pun tak kata kawan-kawan sebut pencen Jabatan Perangan ni tak apa sedap lah. Nampak macam pencen ni kata, that's it, my job is done. Pencen ini maknanya kau lupakanlah apa yang telah kita buat lalu. Ini saya dalam pencen. Tapi saya nak menyebut, biarlah kalau boleh lah, ini bergantung pada admin lah. Mana saudara Nasruddin menjadi admin kepada grup pencen. Antara orang yang masih berjawatan, masih bekerja, duduk dalam grup pencen. Saya tanya dulu, betul ke Nasruddin nak masukkan saya dalam grup pencen? Dia kata betul, atas niat untuk mewujudkan kesinambungan program-program dan juga penerusan dari segi ukhuwah silaturahim. Jadi saya nak mencadangkan, kalau boleh ditukar nama sebagai veteran penerangan. Ini baru bertepatan, inilah otai-otai. Kalau nak veteran kan otai pun cantik juga. Otai yang masih berbisa ini, yang mempunyai dalam konteks sosial media sekarang ini dipanggil influencer. Orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Kalau di masjid, di mana pun sebut din mana? Din penerangan. Kalau sebut mat penerangan, mat mana? Mat penerangan. Jadi tidak boleh dapat lari kita sampai ke akhir hayatnya, kita ni orang penerangan. Kalau saudara KG tadi sebut, saya begitu bangga menjadi orang penerangan. Inilah masa kita menyuarakan rasa kebanggaan kita bersama-sama dalam mengukuhkan ukhuwah silaturahim dan kita menjadikan platform untuk memajukan jabatan penerangan seterusnya. Mungkin ada kita 30 tahun tak berjumpa. Ada yang lebih lagi. Kita nak cari rakan-rakan kita dalam gambar ini. Kalau mereka masih ada, kita hubungkan. Kalau mereka sudah tiada, kita sedekah Al-Fatihah kepada mereka. Jadi dalam usaha pencarian inilah, maka jabatan telah pun melaksanakan satu
kajian lah, research documentation untuk mengkaji sejarah jabatan ini. Jadi dalam konteks itulah maka kita telah jumpa beberapa dokumen di Museum British Library dan juga di Arsip Negara. Beberapa dokumen menceritakan kewujudan jabatan penerangan yang tercatat dalam sejarah yang kita selama ini celebrate tahun 1945. Tapi dokumen yang kita telah jumpai pada awal tahun lalu bahawa Jabatan Penerangan ataupun waktu itu dipanggil Malaysian Information Agency telah pun ditubuhkan pada tahun 1910, iaitu pada 1 bulan 10 tahun 1910 dinamakan Malaysian Information Agency, dan pada tahun yang sama diubahkan namanya kepada Malay States Information Agency pada 1 bulan 10 tahun 1910. Jadi bermaknanya jabatan ini telah wujud selama 105 tahun, tuan-tuan. Begitu lama sejarah kita. Fungsi kita daripada zaman British yang ditubuhkan Malayan Information Agency itu di Trafalgar Square, London. Bukan kecil-kecil kita ni, tuan-tuan lah legasi-legasi yang telah membawa legasi information itu, penerangan itu, sehinggalah kita fungsi itu diubah-ubah menjadi Press and Printing Agency tahun 45 dah hingga sekaranglah kepada Jabatan Penerangan. Jadi sejarah yang begitu panjang, yang begitu mendalam peranan dan tanggungjawabnya membangun bersama negara. Pada tahun ini insya-Allah diizinkan Allah dan diberikan restu daripada kepimpinan kita di peringkat atas untuk kita menyahut cabaran yang bersesuaian dengan semasa ini untuk kita merayakan 106 tahun Jabatan Penerangan pada bulan Oktober nanti. InsyaAllah kita akan pastikan tuan-tuan semua, otai-otai veteran penerangan ini diundang bersama-sama dalam merayakan sejarah jabatan kita. Kalau dah kita kira umur 106 tahun ni, barangkali mereka yang dahulu yang ditubuhkan bekas ataupun ketua pengarahnya dulu Mr. Walter tak ada dalam senarai kita sehingga kepada Tan Sri Muben Shepherd hinggalah pada sekarang ini masih ramai yang wujud dan masih ramai juga yang telah pun kembali ke rahmatullah. Dalam tempoh proses-proses ini masing-masing mempunyai legasi tersendiri. PPD dahulu mempunyai legasi yang cukup besar di daerah itu. Dia katakan semua PPD ini dikenali ramai. Begitulah peranan yang kita telah mainkan bagi meneruskan perjuangan ini. So dalam konteks itulah maka kita di sini bahawa setiap orang atau setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Jadi di ketika ini kami sebagai penerus perjuangan itu, menerus kesinambungan Jabatan Penerangan ini, maka kita harus melaksanakan apa yang kita lakukan sesuai dengan keperluan semasa. Dalam pada itulah maka transformasi Jabatan Penerangan yang kita telah buat dalam konteks menghubung untuk menyatu, mewujudkan masyarakat bermaklumat, tambahan dengan adanya teknologi maklumat yang ada sekarang ini yang membolehkan kita mencari rakan-rakan kita yang sudah jauh atau sudah lama terputus hubungan. Kita terima kasih kepada adanya WhatsApp group pencen jabatan atau penerangan veteran penerangan ini. Karena di situlah seorang menghubung antara satu sama lain. Bagaimana yang terpinggir telah dapat kita satukan. Yang mana terbiar jauh sudah dapat kita bersama-sama. Teknologi yang ada sekarang ini yang membolehkan kita berkumpul hari ini dapat menghubungkan antara satu sama lain. Dan insya-Allah inilah hasrat kita. Dengan penggunaan teknologi sekarang ini, kita dah wujudkan satu FB, Facebook dinamakan Rakan Strategik. Jalinan kasih Rakan Strategik.
Gambar tuan-tuan tadi yang berpelukan, yang menangis, yang dapat berjumpa bersalaman sudah ada di dalam FB sekarang ni. Kalau ditengok di skrin di situ ada dah, boleh tengok. Jadi kalau dia kata tolong bagi gambar yang kita ambil tadi, tuan-tuan boleh terus ke FB itu dan downloadlah masing-masing mana gambar yang bersesuaian. Jadi inilah antara platform yang saya katakan tadi, supaya kita boleh berkongsi maklumat di situ, memberikan idea, memberikan pandangan. Tak perlu kita ada fizikal berada dalam satu dewan seperti ini, sebab dalam konteks sekarang ubiquitous communication, maksudnya pada bila-bila masa saya dapat messages daripada tuan-tuan dan puan pukul 3 pagi. Ini barangkali orang dah pencen, susah nak tidur. Pukul 3 pagi hantar mesej dalam WhatsApp. Inilah satu peluang ubiquitousnya. Di mana jua. Tidak kira tuan-tuan di Perlis, tidak kira di Johor, di Sabah dan Sarawak. Ubiquitously kita boleh berkomunikasi sepanjang masa. Tapi kadang-kadang kawan-kawan yang tak boleh tidur tu, kesian-kesianlah kawan nak kerja esok ni. Tengah malam pukul 3 pagi terkejut. Bunyi mesej masuk, selalunya mesej tengah malam ni kita berderang darah. Takut ada berita yang tidak menggembirakan berkaitan keluarga kan. Bila tengok-tengok, wah, ini Haji Nasaruddin menghantar mesej mengucapkan mari kita sembahyang tahajud. Alhamdulillah, kita bangun sembahyang tahajud akibat daripada mesej yang dihantarkan itu. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang ada dalam mesej yang disampaikan. So dalam proses transformasi yang kita buat ini daripada analog dulu sehingga pada digital. The sound system digital yang kita baru dapat ataupun baru beli di sini sekarang dengan begitu canggih dan telah pun diiktiraf sehingga kan kita boleh di peringkat Jabatan Perdana Menteri telah pun seorang macam menetapkan ini Jabatan Penerangan yang pasang sound system, dan kita insya-Allah akan melakukan live streaming bagi semua event acara rasmi kerajaan dalam FB Jabatan Penerangan, iaitu Japan TV dan juga YouTube. Jadi di sinilah peranan kita untuk kita menggunakan teknologi ini untuk berkongsi maklumat secara first hand, real time. Kalau dulu nak terbit buku 3 bulan pun belum tentu. Ini apatah lagi sekarang ini pagi sudah berlaku event, dalam waktu yang sama sudah maklumat itu dipaparkan dalam FB. Sudah jadi viral. Sebab itulah tentera-tentera cyber yang ada di Jabatan Penerangan diberikan tanggungjawab dengan berbagai program ataupun menetapkan maklumat-maklumat yang kita perlu ketengahkan. Japan TV boleh di live streaming. Ataupun kalau nak rekod semalam kita tak sempat nak menonton rancangan TV umpamanya, boleh dicari di situ, YouTube Jabatan Penerangan dan sebagainya. Selain daripada kita menggunakan kaedah ethos, ini Jabatan Penerangan, jabatan yang memasarkan maklumat secara terang-terang, kita kata program Jabatan Penerangan, program kerajaan. Tetapi ada level yang kedua yang kita panggilkan pathos. Pathos ini kita sebagai sumbangan peribadi. Saya sebagai Ibrahim Abdul Rahman, bukannya Ketua Pengarah Penerangan. Jadi ini level yang kadang-kadang KP Penerangan mengutarakan sesuatu maklumat berbanding dengan Ibrahim Abdul Rahman diterima dalam mesej ataupun at level yang berbeza. Ini harus kita akui dalam elemen pathos ini atas nama peribadi kita. Dan yang ketiganya, yang ini banyak orang tak tahu tapi nak sebutkan juga sikit di sini, at the level of mitos. Di sini tanggungjawab kita untuk menguruskan persepsi dalam media cyber ini yang telah pun diberikan tanggungjawab tadi di ethos level, at the pathos level and at the mitos level. The mitos inilah program ataupun social media covert yang begitu banyak kita buat kerana ada perkara-perkara yang Jabatan Penerangan tak boleh secara tetap berhadapan, menggunakan nama kita berhadapan untuk menangkis segala tomahan-tomahan. Malah rakan-rakan kita daripada Sarawak dan ia baru pulang kemarin, sampai tengah malam yang dia aktif itu, kita menangkis dakyah-dakyah dalam level mitos ini
terhadap perkara-perkara yang diketengahkan oleh para pembangkang. Malah kemalangan Yang Amat Datuk Noriah Kasnun sudah diputar belitkan sebegitu rupa sehingga kan dikaitkan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ada yang kata rugi. Kenapa Perdana Menteri Najib tak duduk dalam helikopter waktu itu? Mereka mendoakan benda-benda yang bukan-bukan. Terhadap inilah kerana maklumat di hujung jari yang perlu kita tangkis pada saban masa. Malah pegawai-pegawai kita telah pun sekarang ni bertugas secara shift tengah malam. Kerana di situlah malamlah baru aktif cyber trooper sebenarnya. Siang hari mungkin mereka tidur. Malamlah. Jadi sebab itulah kita pun harus alert dengan keperluan-keperluan ini. Sebab itulah program-program advocacy kita, engagement kita dan juga outreach serta intelligence gathering yang kita buat begitu banyak telah pun kita laksanakan dalam rangka mengenengahkan dasar-dasar kerajaan, menggunakan social media, menggunakan kepakaran kita dalam komunikasi bersemuka, digabungkan sedemikian rupa hingga menjadikan peranan kita dilihat oleh masyarakat secara lebih tuntas. Program advocacy kita. Terus, kalau ada 1-2 gambar lagi, program-program advocacy, kuis ASEAN dan sebagainya, pusat maklumat rakyat, terus dan ceramah-ceramah yang telah kita laksanakan. Dan alhamdulillah, program kempen GST kita yang kita buat sepanjang tahun oleh Jabatan Perangan dan secara emboss dengan beberapa agensi yang lain telah dianugerahkan the PR Excellence Award di peringkat ASEAN. Kita ucap tahniah pada rakan-rakan kita yang telah bertungkus lumus melaksanakan program itu. Peringkat ASEAN yang sepatutnya pada hujung minggu ini kita akan bertanding di peringkat global, iaitu dalam satu conference, World Public Relations Conference yang akan diadakan di Toronto, Canada pada 28 hingga 31 bulan. Jika diberikan rezeki dalam keadaan yang gawat sangat, kalau lulus bajet untuk kita ke Toronto, kita tolong doakan bahawa program kita akan berjaya memenangi di peringkat global dalam pertandingan World Grand Prix PR Awards. Selain daripada advocacy, program-program engagement kita, sama ada secara bersemuka engagement dan di samping itu digital engagement kita, yang telah pun kita aturkan dalam Social Media Week, dalam convention social media yang kita telah aturkan di seluruh negara, dan kita akan memulakan balik engagement peringkat ini dengan para bloggers dan juga mereka yang terlibat dalam social media. Program generasi muda, Gen Y, yang telah pun diaturkan selain daripada digital billboards yang telah pun dipaparkan di seluruh Kuala Lumpur sekarang ini, yang dikendalikan oleh jabatan kita, di mana messaging kita boleh dipaparkan dalam digital billboard di seluruh negara, termasuk di KLIA dan juga beberapa tempat yang lain. Dan kita akan kembangkan perkara ini secara digital di negeri-negeri, ibu-ibu negeri yang ada mempunyai billboard digital. Tuan-tuan dan puan, program-program generasi muda yang diterajui oleh orang-orang muda dalam Jabatan Perangan juga akan terus kita laksanakan engagement kita dengan pelajar-pelajar di luar negara. Di kesempatan kita dapat bertemu dengan pelajar-pelajar kita di Moskow, di Egypt dan juga di beberapa negara lain, yang bagi memastikan mereka sentiasa terdedah mendapat maklumat yang tepat dan betul mengenai kerajaan kita. Tuan-tuan dan puan, seterusnya program-program yang bersifat engagement lain seperti Minda yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuching tempoh hari. Dan kita akan program ini akan kita teruskan ke seluruh ibu negeri, yang the next one mungkin akan adakan di Kelantan dan juga di Bagan Datuh. Jadi saya mohon dalam konteks ini untuk sama-sama bahawa Malaysia inklusif, negara digital yang merupakan semarak zaman digital. Kalau kita boleh buat semarak di waktu tahun 80-an dulu, tapi ini merupakan semarak zaman digital, kita namakan Minda, Malaysia inklusif negara digital, whereby kita nak menyatukan, menggunakan teknologi ini untuk sama-sama faham memahami, menyatukan masyarakat di bawah satu
wadah politik yang boleh membawa kita mencapai wawasan 2020. Tuan-tuan dan puan, seterusnya dari segi program-program lain, pengurusan krisis, pengurus MH370, jalinan kasih dengan masyarakat yang terpinggir, connecting dan unconnected umpamanya, yang kita katakan tiada terpinggir, tiada terpencil, tiada yang terpinggir. Dengan kita outreach dengan mereka di kawasan-kawasan di luar bandar. Yang baru ini kita adakan di pos Kema sebenarnya. Pos Kema di Greek yang merupakan satu perjalanan yang jauh, dan di situlah maka teknologi digital dipaparkan dan sehinggakan anak-anak orang asli di kawasan belum yang pertama kali ataupun menonton televisyen begitu gembira dapat melihat televisyen hasil daripada usaha pegawai-pegawai kita menyediakan kemudahan-kemudahan ini dan berkongsi maklumat dengan masyarakat orang asli. Jadi tuan-tuan dan puan, program-program Merdeka tahun ini kita akan mempergiatkan lagi Jabatan Perangan diberi tanggungjawab untuk menyelaras program-program Merdeka pada tahun ini, termasuklah Parakan Hari Kebangsaan, pelancaran Bulan Kemerdekaan dan juga program-program mapping di seluruh negara yang sedang kita aturkan dan kita akan mulakan gerak kerja ini menjelang Ramadan ini dan sehinggalah kepada bulan kemerdekaan dan diberikan tanggungjawab. Tadi penterama pun choir dah mula praktis untuk persembahan kita di dataran merdeka. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada kerja-kerja yang saya sebutkan tadi, kerja yang penting pada kita ialah feed forward to the government. Dalam konteks inilah saya mohon kerjasama daripada rakan-rakan strategi untuk sama-sama menggunakan platform teknologi ini untuk memberikan feedback kepada masyarakat ataupun kepada kerajaan tentang apa yang telah berlaku. Melalui website atau portal Malaysia Aktif yang boleh tuan-tuan layari itu, di situlah business model yang kita buat itu berlainan seperti mana dengan website dan yang lain. Kita lebih kepada personal issues atau personal information yang direct di peringkat lapangan untuk kita paparkan. Dan melalui intelligence gathering inilah, maka saya harapkan tuan-tuan boleh membantu kami dari segi maklumat di lapangan, apa saja yang masih ataupun yang tuan-tuan rasa nak maklumkan kepada kerajaan. Di sinilah peluang yang ada melalui digital media ini dapat kita berkongsikan. Itulah antara platform-platform yang saya rasa boleh kita bersama-sama dalam konteks ini, selain daripada yang kita sebutkan tadi majlis ini. Dan akhirnya saya ingin mencadangkan juga, ini barangkali dengan Datuk Saleh juga, supaya dapat kita hidupkan semula badan kebajikan dulu ini panggil BAJAP, ataupun lebih baik jikanya kalau diwujudkan satu kita panggil veteran penerangan, supaya kita dapat bersama-sama dalam program-program otai-otai, pakar-pakar ini boleh bersama-sama dalam kita dalam program-program yang kita akan kerjakan di peringkat lapangan, khususnya dalam konsep kerja intelligence dan juga untuk kita sampaikan. Dan Alhamdulillah setiap hari Selasa, macam esok Cabinet Day, setiap hari Selasa kita dah ada Stratcom, di mana 8 menteri duduk bersama-sama dengan kita berikan information, the pulse of the nation di peringkat lapangan, melaporkan apa yang rakyat fikirkan tentang isu-isu semasa yang macam tadi dibincangkan tentang pilihan raya negeri Sarawak. What's the rating yang kita telah berikan dan bagaimana respons rakyat terhadap program-program kerajaan yang dibentangkan dalam Stratcom. Dan kejayaan utama sekarang ini yang pada saya di peringkat sending feedback to the government ialah dengan wujudnya item yang ke-8 dalam kertas kabinet. Dulu kita tak ada wadah nak paparkan ini, melainkan melalui kertas-kertas berkala. Tetapi setiap dasar yang akan dilancarkan oleh kerajaan, setiap kertas kabinet mesti ada, kita panggilkan communication plan. Communication plan inilah peranan pegawai-pegawai perhubungan awam kita di kementerian-kementerian lain untuk merangka strategi perhubungan awam bagi kementerian itu untuk dilaksanakan, bukan hanya dengan cara media engagement, tetapi face-to-face engagement, social media strategi, digital engagement dan sebagainya yang harus dirangkumkan semua dalam satu kertas di bawah tajuk Komplan bagi setiap dasar-dasar kerajaan. Jadi harapan kita dan juga telah pun kita laksanakan
perubahan ini tidak lagi kita menjadi fire brigade. Bila isu timbul, barulah kita nak pergi selesaikan. Kita sudah memulakan dari segi buy-in ataupun conditioning the mind of the public dengan program-program yang dilaksanakan sebelum sesuatu dasar itu telah ataupun yang dapat kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan, akhirnya saya mengharapkan platform yang kita wujudkan ini yang akan kita adakan secara bersemuka, mungkin formatnya kita boleh cadangkan berubah sedikit lebih dalam bentuk perjumpaan selain daripada kita berkongsi maklumat, getting feedback dan sebagainya kepada keseluruhannya, dan akhirnya dapat kita mengesan maklumat sebenar yang wujud di lapangan. Jadi dalam konteks itulah, maka tuan-tuan dan puan, kita sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kesediaan untuk sama-sama dengan kita pada petang ini, dan saya mengharapkan dalam perjumpaan kita di masa akan datang agar lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang tak dapat dihubungi. Kita sama-sama carilah, kita sama-sama researchkan sikit di mana mereka tinggal, dapatkan nombor telefon supaya kita jadikan satu senarai rakan strategik kita yang komprehensif dan juga inklusif dalam kita melaksanakan. Saya ucap terima kasih pada pegawai-pegawai saya yang ada hari ini mengaturkan program ini walaupun masih lelah dengan tugasan kita di Kuching, Sarawak dan juga di seluruh negeri Sarawak. Kita ucap tahniah juga kepada Abang Sardun yang menjadi pengarah yang telah pun lead kita di peringkat ini dan memenangi pilihan raya di negeri Sarawak. Kawasan-kawasan tumpuan yang kita telah fokuskan itu, khususnya di kawasan Bukan Melayu, di kawasan Cina, telah berjaya dimenangi oleh Barisan Nasional hasil daripada sumbangan yang diberikan oleh Jabatan Perangan dalam program-program. Terima kasih Daun Keladi, insya-Allah kita berjumpa lagi. Saya mengharapkan penerusan ini dapat kita teruskan lagi dalam program-program di lain masa. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Datuk Saleh, Datuk Abdullah, Datuk Selamat dan Datuk-Datuk yang lain yang sudi hadir, dan insya-Allah kita bertemu lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis Melaka.